orang kaum tersebut. Tapi kalau seorang pun tak reti, dosa orang tak reti, dosa orang tersebut khair. Sebab tu kena ambil dengan elok. Sebab memandikan pun ada dikatakan apa nama cara dia, ada yang dikatakan hukum hakam dia, ada yang dikatakan perbahasan tersebut dibahaskan oleh para alim ulama. Sebab tu kita kena ambil faham dan juga mengkafankan dia. Bagaimana perempuan, berapa helai kain, macam mana lelaki, berapa helai kain. Kalau kata tak ada yang dikatakan hal apa nama benda-benda yang selalu kita pakai, contoh misalan kain putih tak ada, pi bubuh kain lain, boleh tak boleh? Tambah kalau semalam majlis dengan Syekh Muhammad Nuruddin Marwah Banjari hafizallahu taala, dia kata kita ni tuan-tuan mati Allah sekalian, kena ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan duk ikut orang. Contoh sembahyang Jumaat, tak apalah belah Penang ni pakai kerja belaka, memang tak boleh nak atok lah, payahlah nak atok benda tu. Contoh kita katakan dah pi hari kerja, kita pakai baju warna-warna macam-macam, seluar macam-macam, tak ada masalah lah pasal itu kita kerja. Cumanya dalam keadaan kita hari Jumaat, mungkin misalan kita kata kita cuti, berapa ramai di antara kita yang pulun pi sembahyang Jumaat dalam keadaan yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni di mulut saja kata cinta ke Nabi, kasih ke Nabi. Buat majlis Mahabbatur Rasul ni bersepah. Sana pun buat, tambah ni bulan Maulid nak main ni, tak apa nak jauh dah ni. Kan? Bulan Maulid nak main nanti ke depan ni, kita ni buat sana sambut Maulid, sini sambut Maulid, sana buat majlis mahabbah, sini buat qasidah, sini buat puji Nabi, sini buat ingat Nabi, semua pakai duk sebut sayang Nabi, sayang Nabi, sayang Nabi. Apakah bukti kepada sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setakat kata siapa pun boleh. Takat kata siapa pun boleh. Hatta disebutkan oleh Syekh Muhammad Nuruddin semalam, hatta kalau kita mengatakan kita pergi sembahyang Jumaat, berapa ramai di antara kita yang cuti, yang ada kesempatan, yang memakai di antaranya adalah sunnah-sunnahnya, ialah di antaranya memakai keseluruhan pakaian itu dengan pakaian putih. Berapa ramai kita pergi pakai kain putih, jubah putih, serban putih, kain syal pun putih. Hatta kalau kita pergi menunaikan haji dengan umrah, selipar ataupun sunat pakai warna putih. Berapa ramai di antara kita ikut? Habaq kata kasih Nabi, cinta Nabi dan sebagainya, hak sunnah Nabi kita tinggal. Demi Allah tuan-tuan, kalaulah kita sanggup berhenti ataupun tak melakukan satu-satu perkara disebabkan kerana kita menghormati tetamu yang ada. Contoh macam mana majlis kita hari ni? Tu majlis kita macam ni. Cumanya berkaitan dengan taklimat, asalnya setengah jam, kita akan tinggal 10 minit saja. Kerana tetamu VVIP kita ada program lain lagi yang nak kena pergi lepas tu. Maka kita akan berhenti daripada setengah jam, kita akan meraihkan tetamu tersebut dengan kita taklimat 10 minit saja. 20 minit kita diskaun. Untuk apa kita meraihkan VVIP tersebut? Sebab dia nak pergi tang lain. Maka habis majlis, habis ucapan, dia akan pergi tang lain. Dan berapa ramai di antara kita yang sanggup buat hal tersebut disebabkan kerana nak menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai di antara kita sanggup buat kerja lagu tu? Itu disebutkan oleh beliau. Maka kita kadang-kadang kita sanggup itu, ini dan sebagainya pada manusia biasa, tapi kita melupakan hak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau katalah orang yang kita sayang, orang yang kita kasih buat yang benda yang dia suka, dia senyum dekat kita ni habis cerita. Bayangkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kita meraihkan sunnah-sunnah beliau, sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata baginda Nabi ada depan kita, beliau melemparkan senyuman disebabkan kerana umatnya masih lagi mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bayangkan bagaimana kegembiraan tersebut, terpancarnya cahaya, terpancarnya senyuman yang ada pada muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bagaimana hati kita ketika benda kita tengok masa tu. Sebab tu kita kena fikir lagu tu. Contoh macam beliau mengatakan bahawasanya, mana ada orang tambah ni musim-musim ni nak dekat dah ni. Musim-musim raya tak ada ketupat ni. Tuan-tuan tahu dah musim raya tak ada ketupat ni? Tak tahu? Tak tahu nak lukis. Musim-musim raya tak ada ketupat ni tuan-tuan, jangan ada buat main tuan-tuan. Musim belah-belah Penang ni musim raya ni. Jenis musim raya tak ada ketupat ni tak meriah. Tunggu duduk lagi, tak meriah. Tuan-tuan, ni musim-musim nak main ni, contoh minta maaf, hak warna hijau, hak warna biru, hak warna merah, hak warna kuning, hak warna macam-macam ni.
Hampa hebat lagu mana pun dalam politik hampa, dalam siasah hampa. Kita esok ni pakat masuk dalam kubur esok ni, awak pakai kain kapan ikut warna bendera kita kah? Ha? Orang PAS boh warna kain kapan warna hijau. Orang apa nama UMNO boh warna biru. Hak satu boh warna merah. Hak mana lagi? PAN boh warna oranye. Apa dia lagi? Adakah hal tersebut akan berlaku dalam kematian kita? Dah, kesemuanya akan diberikan kain kafan yang warna putih. Semua. Cuma kalau lah kata tak ada sangat lah kain putih, habis pupui atas dunia, boh kain warna kuning. Tanam boh kain kafan warna kuning, boleh tak boleh? Ha? Boleh, tapi tak menepatilah. Maksudnya nak bagi selesai pengurusan jenazah tu boleh, tak ada masalah apa. Cumanya mukhalafah lah dengan sunnah, mukhalafah lah dengan afdaliyah, mukhalafah lah dengan benda-benda yang sepatutnya. Maka sebab tu tuan-tuan, kalau kita hari ni menampakkan lambang seseorang itu pada siasah, pada politiknya dengan warna-warna yang ada hal tersebut, pasal apa kita tidak melambangkan akan kesucian Islam? Kita tidak melambangkan akan sunnah Nabi SAW dengan pakaian putih yang Nabi suka dan yang Nabi anjur. Bahkan setengah daripada kita malu pula nak pakai baju warna putih. Tuan-tuan mati Allah sekalian. Sebab tu perlu kita perhatikan, memandikan, mengkafankan, mensalatkan serta mengemumikan seorang satu-satu jenazah itu adalah tanggungjawab semua orang Islam. Dan di samping itu akan hadirlah ahli keluarga, sahabat handai, jiran tetangga dan para tetamu untuk menziarahi dan menyantuni ahli keluarganya. Sebab tu sehabis baik tuan-tuan, kalau kita dengar akan ada kematian, kita dengar akan ada yang dikatakan kewafatan bagi seseorang ataupun kematian bagi seseorang, kita usahakan untuk hadir bersama. Sebab tu kadang-kadang kita ni meriah bila pergi kenuri pantang dah kenuri 777 pi. Tapi kalau meninggal seorang di kampung, tak ada nak pi. Nah, kalau boleh tuan-tuan, kita mendahulukan juga untuk memuliakan si mati dan si jenazah itu dengan menziarahi beliau ketika mana mati dia. Tambah-tambah kalau kita kawan-kawan lagi lah tuan-tuan. Tuan-tuan, kita mungkin tak tahulah pasal kita tak mati lagi. Orang hak mati dia tahu siapa yang mai urus jenazah dia, siapa mandikan dia, siapa mendoakan dia, siapa mensalatkan dia, siapa yang duduk atas kubur dia. Orang ahli jenazah ni ataupun orang yang meninggal dunia ni, dia tahu. Kerana yang mati hanya jasad dia, bukan roh dia. Yang mati hanya jasad dia, bukan roh dia. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan, bila orang duduk dalam jenazah, dari riwayat menyebutkan orang yang jenazah ni duduk dalam kubur, bila berjalan saja 3 langkah daripada ni, dia akan didatangi yang dikatakan daripada malaikat Munkar dan juga Nakir. Sebab tu tuan-tuan mati Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya teringat satu kisah yang mana diceritakan oleh Syekh Abdul Hamid Kish. Syekh Abdul Hamid Kish salah seorang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatib yang terkenal di belah Mesir ni. Dia cerita berkenaan dengan ada jenazah yang dia ni kaki baca Quran. Mati saja dia dalam kematian dia, dan dia ni adalah orang yang rajin baca Quran. Rajin sungguh baca Quran, duk tang mana pun baca Quran. Sampailah satu ketika ulama ni dia baca Quran dalam satu majlis dan dia meninggal ketika membaca Quran. Akan tetapi dia mati masa tu pada ayat yang agak menjadi tanda tanya orang. Pasal apa? Dia mati pada ketika mana membaca dalam surah Yasin pada ayat yang ke-24. Dia baca sampai ayat 24, mati dia. Apa dia ayat 24? Inni idzal lafi dhalalin mubin. Apa maksud ayat tu? Ayat tu sebut, sesungguhnya aku, tentulah aku pada ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata. Allah, mati tak ayat tu. Baca-baca ayat tu meninggal tok guru tu. Heboh satu masjid, heboh satu majlis. Awak tok guru ni duduk dengan Quran setiap masa.
Rupa-rupanya mati, tengok Allah Ta'ala bagi tanda apa dia? Mati bila sebut berkenaan dengan ayat sesungguhnya aku mati, sesungguhnya aku pada ketika itu berada dalam kesesatan yang nyata. Ramai hak sangka buruk ni kan ramai tambah hak kita jenis baca Quran kukak-kukak ni pun kata habis kat tok guru kita ni. Ni hadut jadi perangai lah ni. Ngaji tak terang mana. Kutuk tok guru rapat. Tu sah. Beda-beda kata kat tok guru ni, biar tok guru sendiri kata lah. No, hak kita bukan alim, hak kita bukan tok guru, hak kita takat tok garu ni tak payah duk kata lah. No. Sungguh betul tuan-tuan, minta maaf. Kadang-kadang kita dalam bab-bab kemasyarakatan, dalam bab-bab adat, dalam bab-bab lebih-lebih lagi lah dalam bab-bab lala ni macam duk kata ni. Kadang-kadang kita kata ke tok guru, orang-orang yang alim. Saya tak fokus pada guru mana-mana lah. Mana-mana tok guru pun, yang dia tu ada ilmu, yang dia tu ada, kita katakan ilmu, keilmuan iaitu diiktiraf. Hak kita netizen ni tak usah duk kata panjang lah. Tambah-tambah dalam bab amal ibadat, tambah-tambah dalam bab-bab tu tak usah duk pinci orang lah. Lebih-lebih lagi pada tok guru. Tengok tok guru tu bukan reti apa tu. Pas-pas mayang pulun panjang wirid. Dah, tak ada siapa pun suruh hang paksa hang duduk tunggu sampai wirid sampai habis. Tok guru tu dia jadi imam, dia mengimami makmum, dia mendidik makmum, dia membawa makmum kepada pelakuan yang mana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lepas mayang baca wirid apa? Baca Fatihah ke? Baca yang dikatakan ayat kursi ke? Siapa nama zikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 kali ke? Ataupun baca yang dikatakan apa-apa lagi bacaan yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun agak panjang sikit. Hang tak mau baca, hang bangkit keluar sudah. Jangan duk pergi kata tok guru tu tak erti, tok guru tu tak cerdik, tok guru tu tak erti apa nama keadaan semasa. Dah. Benda tu sunat saja. Tu duk pergi kata pelik-pelik, tu duk pulun biar gambar duk buat viral boleh, tu sah. Ya, kalau nak kerja bangkit pergi keluar pergi. Tak ada masalah. Tapi biarkan mereka yang mungkin ada geng-geng pencin, no, mungkin ada orang yang free macam tu, dia nak habiskan bacaan wirid dia dan sebagainya, silakan. Hak kita netizen ni kita tak usah duk tambah tai. Tak mau sudah bangkit pergi. Sama juga macam hal tersebut. Bila jadi tersebut, ramai orang sangka buruk kat tok guru ni. Tu dia tok guru ni duduk atas dunia nampak kemas sangat, kilik Quran merata. Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak zahirkan rupanya dia ni tak kena cara buat dia. Ada tok guru lagi ataupun orang yang soleh lagi kata, jangan duk kata lagu tu lah. Kurang-kurang pun tok guru tu mati tang ayat tu, kurang-kurang pun dia mati ketika mana baca Quran. Hak kita ni mati tang mana pun kita tak tahu lagi, buat apa pun kita tak tahu lagi. Kan? Kurang-kurang lagu tu kita sangka baiklah kepada dia. Tapi kalau jadi kat kita tengok, kena abang imam kita ke baca tang tu berhenti mati. Allah. Contoh, saya nak tanya, tuan-tuan nak kata apa kat abang imam? Nak kata apa, tuan-tuan pun tak tahu makna apa. Dia nak kata kat dia, nak kata apa je, kita pun tak tahu dia berhenti ayat cerita pasal apa. Pasal kita ni orang awam je. Kawan pun inni zalla fi dhalalim mubin, puk meninggal. Kita habis-habis ingat kita baguslah mengingat baca Quran. Tak ada orang Nabi kata tu dia mati masa baca ayat apa je, kita pun tak tahu makna apa. Sebab tu kita tara jahil kita ni tak payah buat panjang cerita lah. Nah, dalam hal tersebut tuan-tuan mati Allah sekalian, bila saja meninggal apa nama alim tersebut, tok guru tersebut, sampai tang ini izal fi dhalalim mubin, macam-macam orang sangka baik banyak, orang sangka buruk pun banyak. Tapi itu kata nak habaq, kata doa kepada si mati itu penting, sangka baik kepada si mati itu penting, sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu penting. Akhirnya apabila dah diuruskan jenazah beliau apa semua, ada di antara ramai-ramai itu Allah Ta'ala berikan kelebihan, Allah Ta'ala bagikan jawapan. Meninggal, bila dah meninggal, malam tu ada seorang tok guru mimpi jumpa tok guru hak mati tadi ni dalam mimpi dia. Bila jumpa tu tengok diberikan dengan pakaian yang baik, diberikan dengan muka yang sangat bersih, nampak akan kemuliaan yang ada pada dia. Maka tok guru hak seorang ni pun tanya, Assalamualaikum. Ni tok guru,
Minta maaf ni, saya tengok Tok Guru ni lepas-lepas mati ni Allah Ta'ala balas dengan kebaikan demi kebaikan ni. Tapi kami heran ni, pasal apa yang mati tang ayat tu? Kalau kita pun duk pergi tanya pasal apa mati tang ayat tu, mana aku nak tahu? Bukan aku boleh duk pergi atok. Kan, bukan kita boleh duk pergi atok. Contoh orang hak mati dalam keadaan tak baik, bukan dia boleh pergi atok. Oh, tak apa, saya keluar saat 2 kelab malam, saat lagi bagi mati di luar. Dia kan boleh atok. Orang mati aksiden kan, kita bukan boleh atok. Haji, sepatutnya Haji dah tahu kata nak mati masuk aksiden, Haji break awal sikit. Bukan boleh buat lagu tu. Kita tak tahu nak mati waktu bila. Maka ditanya pada Tok Guru ni, wahai Tok Guru, minta maaf lah kami sangka baik sungguh, kata hang orang soleh, orang bagus apa semua, tapi pasal apa mati bila sebut tentang ayat ini idzal lafi dhalalin mubin. Ayat tu seolah-olah menjadi satu petanda bahawasanya hang ni orang tak baik. Banyak orang awam sangka lagu tu. Dalam keadaan tersenyum, ulama hak mati tadi ni jawab tadi ni dalam mimpi si ulama seorang lagi ni, dia kata apa? Wahai sahabatku, ketika mana aku habis baca ayat yang ke-24, inni idzal lafi dhalalin mubin, sesungguhnya aku berada ketika itu dalam keadaan sesatan yang nyata, setelah mana hampa urus jenazahku, aku duduk dalam kubur, aku tengok hampa urus jenazahku apa semua, setelah mana hampa berjalan keluar daripada kawasan kubur, mai yang dikatakan mungkar nakir. Bila mai saja mungkar nakir, dia tanya aku, ma rabbuka, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Maka aku terus sambung baca Quran hak aku berhenti ayat 24 tadi, aku sambung jawab soalan malaikat mungkar nakir tadi dengan ayat 25 dan pada ayat yang ke-25, iaitu apa dia? Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Kan tadi mati atas tadi, inni idzal lafi dhalalin mubin. Lah kali dia jawab dalam kubur, soalan kubur tadi dengan apa dia? Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Apa dia maksud dia? Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, maka dengar elok-elok. Allah. Dia jawab soalan kubur tu dengan ayat yang ke-25 lepas baca Yasin tu. Nak jadi lagu mana? Malaikat jawab balik ayat 26. Qila adkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Apa dia? Setelah ia mati lalu dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurga, dan ia berkata, alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui. Hang tolong pergi habaq saat netizen haduk bising atas dunia tu, ada duk kata aku mati dalam keadaan sesat tu, hang bagi tahu pergi kat dia, kata aku beriman dengan Tuhan kita, aku beriman dengan Allah Ta'ala. Hampa kena ambil tahu, habaq pergi kat depa, kata aku beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya salam. Jaga dia, jaga-jaga Tok Guru tu. Alhamdulillah, segala fitnah itu dijawab. Tuan-tuan, cuma kita ni jangan duk pergi berhenti ayat yang baik lah kali hak jawab, lepas tu suruh masuk neraka. Tahu. No? Tu dia kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kemuliaan kepada orang. Sebab itu bab mati ni kita tak boleh kata apa. Kita harapkan lagu tu lah. Kita harap mati dalam keadaan baik, orang tak sangka buruk ke kita. Maka beruntunglah mereka yang apabila sudah meninggal dunia tapi masih diingati oleh orang yang masih hidup. Ni saya nak kata, bukan nak kata tuan-tuan. Saya di Guak Cempedak ada kuliah di surau Kampung Kilang. Satu surau tu lama jugalah saya kuliah di situ. Habis satu kitab, 2 kitab, masuk 2 kitab dalam duk tengah baca. Macam tuan-tuan ni kitab kedua. Di surau tu pun saya masuk kitab kedua dah. Ada seorang ni nama dia Bang Mi. Bang Mi ni ada orang. Tapi Bang Mi hak ni hidup lagi lah. Hak Bang Mi kita tu mati dah. Ada seorang nama dia Bang Mi, no? Bang Mi ni tuan-tuan, dia orang yang orang kata apa? Dari segi dia ni tak berapa nak sempurna pada orang kata apa? Adalah kekurangan pada dia tu. Tapi Bang Mi ni tuan-tuan nak bak mai. Saya setiap kali kuliah di situ, dialah yang akan angkat meja mai bubuh ayam. Dialah. Last sekali kuliah saya, lepas tu depa hantar gambar. Depa hantar masuk dalam grup, depa kata Bang Mi duduk di hospital, depa ambil gambar masa duduk terkedang atas katil dah, lepas tu meninggal dunia. Kuliah bulan depan tu saya mai tuan-tuan, bukanlah nak kata rasa kurang dalam majlis. Pasal apa rasa kurang dalam majlis? Orang hak selalu mai serve kita, mai buat mai meja, tolak meja, letak ayat kat kita, orang tu dah tak ada.
Rasa tuan. Rasa. Sebelum ni ada kita tak pandang pun. Ada kita tak tengok pun. Tapi masa dia tak ada, ketidakadaan dia itu menyebabkan kita berasa janggal, berasa kurang. Patutnya bami no buah ayak ni no. Patutnya bami dah no orang meja ni no. Orang lain buat. Dia lain. Sebab tu tuan-tuan, beruntung orang yang apabila dia meninggal dunia, ada orang masih ingat kat dia. Jadi orang hak jenis-jenis lagu tu tuan-tuan, kalau kita ingat kat dia, takkan kita tak doa kat dia? Takkan kita tak sedekah pergi Fatihah ke kulhu ke apa sepatah dua? Sebab tu penting tuan-tuan. Orang yang tak hidup dalam masyarakat ni, minta maaf saya katakan, satu, dia bercanggah dengan fitrah. Yang kedua, dia telah hilang satu peluang untuk mendapat doa kebaikan daripada orang ramai yang pernah dia bergaul masa dia duduk atas dunia. Sebab tu rugi. Kita ni tuan-tuan duduk campur dengan orang lah. Tambah ni taman-taman ni, tambah zaman law ni tuan-tuan, kiri kanan pun kita tak kenal siapa dia. Kiri kanan pun kita tak bersembang. Dia keluar awal pagi, kita balik tengah malam. Dia keluar malam lagi, kita balik awal pagi. Tak kenal. Rugi kita tuan-tuan. Jadi beruntunglah orang yang mati tapi orang hidup, orang ingat dekat dia. Sama ada kerana hubungan silaturahim, jasa, kebaikan dan sebagainya. Pasti mereka akan mendoakan jenazah dengan kebaikan sepanjang pertemuan mereka di dunia dan di alam kubur nanti. Kita tidak mengetahui dari mulut siapakah termakbulnya doa tersebut, maka berbuat baiklah dengan semua manusia dan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ambil peringatan tuan-tuan. Buat apa pun, fikirlah beda-beda kita mati esok ni orang nak teringat kat kita. Kena ada tuan-tuan. Sebab tu doa ni tuan-tuan, jangan terlepas peluang dengan orang. Sebab tu kita pun kalau kita tahu kadang-kadang minta maaf kalau jenazah, mana-mana jenazah pun, walaupun kita tahu kata dia duduk atas dunia tak baik mana, tapi kita kena sangka baik atas dia. Takkanlah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun hidup, takkan tak ada satu amal baik yang dia buat. Dan mungkin tak amal itu Allah Ta'ala terima dan menyebabkan Allah Ta'ala terima dia dan Allah Ta'ala ampun dia. Mungkin. Sebab tu bila kita sembahyang jenazah, lepas sembahyang jenazah baca doa, tu imam kata apa? Tuan-tuan? Tempat tuan-tuan Penang tak buat ke? Apa yang nak dikatakan atas ini mayat? Betul tak? Semua pekat baik. Tuan-tuan tak buat di sini. Di kampung-kampung masih ada. Benda tu adalah satu doa dan benda tu adalah satu sangkaan baik kepada jenazah. Orang-orang di kampung, kalau belah-belah kampung-kampung kami di Kedah ada lagi. Habis-habis mayang, apa yang nak dikatakan atas ni mayat? Baik. Apa yang nak dikatakan atas ni mayat? Baik. Apa yang nak dikatakan atas ni mayat? Baik. Selalunya 3 kali ya. Takat lah ni, jahat lagu mana pun jenazah, tak pernah saya dengar. Apa yang nak dikatakan atas ni mayat? Allah, ahli neraka. Ahli neraka lah orang tua ni. Apa yang nak kata atas ni mayat? Allah, bawah sikit dah Fir'aun. Tak ada. Semua hak kita bisa dengar. Apa yang nak dikatakan atas ni mayat? Baik. Pasal apa? Sangkaan baik kita pada Allah, sangkaan baik kita pada dia. Dalam dia duk buat jahat tu, mungkin ada baik hak kita tak tahu belakang kita hak dia buat. Sebab tu doa. Dan sebab tu kalau mandi jenazah, urus jenazah, minta maaf yang ada depan saya ni, kita bukan nak mati berkah. Minta maaf nak pesan kat anak-anak cucu. Sebab tu orang tua-tua dulu kalau mati, dia panggil geng-geng pondok main semayang. Pasal apa? Salah satunya nak dapat 40 doa yang orang yang saleh, 40 doa orang yang ikhlas. Yang keduanya, semayang jenazah kalau sikit lagu mana pun, bagi cukup 3 saf. Tu paling kurang. Katakanlah mandi mayang jenazah buat di rumah, silakan, tak ada masalah. Tapi tengok habis-habis buat 3 saf paling kurang. Kerana ada fadilat 3 saf itu ketika mana salat jenazah. Diampuni, diberikan syafaat, diberikan kebaikan kepada si mati dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan mati Allah sekalian. 7.14 dah. Jadi. Kali ku nak bahas panjang lagi ni. Tapi nak buat ke mana? Saya bukan boleh duk piatok program orang suruh dia pergi pelewat. Lagi depa nak mula, saya anak saya tak sampai jam saya. Jadi tuan-tuan mati Allah sekalian, nanti insya-Allah kita akan bahaskan panjang lebar berkaitan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pengurusan jenazah dan sebagainya, insya-Allah. Nanti pada hadis yang ke-31, hadis yang ni tuan-tuan tak main rugi lah. Hadis 31 ni tuan-tuan tak main kuliah subuh, hadis 31 ni tuan-tuan rugi mampu ya.
Cerita dia apa dia? Saling bermesraan sesama pasangan suami isteri. Saya pergi ceramah tang mana pun, kalau buat laki bini ataupun kekeluargaan pakat duk penuh habis satu dewan bih. Tapi kalau buat cerita marilah kita bersama-sama taubat, ada kat 4 orang. InsyaAllah nanti bulan depan kita akan bahaskan berkaitan dengan hadis yang ke-31. Minta maaf banyak-banyak kalau ada salah silap terkasar bahasa. Wa sallallahu sallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.